Okey ya, untuk lesson hari ni saya akan mula dengan biologi bab 3 lah. Okey ya, kita akan mula dengan biologi bab 3. Okey ya, iaitu tentang koordinasi dan gerak balas. Koordinasi dan gerak balas. Okay, saya akan cuba cover all this part in today's lesson lah. Okay ya. So I will try to cover. Saya cuba cover 3.1 lah, ikut buku teks kamu ya. Ikut 3.1 mengikut buku teks kamu. Okay ya. So kita akan cuba lihat. Kita akan lihat apa itu yang melibatkan perubahan persekitaran, luaran dan juga dalaman. Kenapa organisma tu dia perlu peka dengan perubahan persekitaran dan dalaman. Okey ya. Contoh-contoh rangsangan okey ya, yang melibatkan perubahan persekitaran, dalaman dan juga luaran, serta maksud koordinasi at the end of the lesson lah. Okey ya. I try to cover 3.1 lah. So if you have, kalau kamu ada buku teks kat rumah, so kamu pun boleh rujuk buku teks lah. Okey ya, kita lihat. Okey, I rub this off. Okey, we go for the first one lah. Okey ya, kita lihat apa itu maksud perubahan persekitaran, luaran dan dalaman. Okey ya. Perubahan persekitaran, luar dan dalam. Okey. So organisma ni dia akan mengalami dua jenis perubahan. Okey ya, mengalami perubahan. Okay, repeat again. Mengalami perubahan. Okay ya. Daripada persekitaran luaran satu, dan lagi satu dia akan mengalami persekitaran dalaman. Okey ya, yang pertama ialah persekitaran luaran dan juga persekitaran dalaman. Okey ya. Perubahan yang menyebabkan gerak balas ini kita panggil dia sebagai rangsangan. Okey ya. So perubahan yang menyebabkan gerak balas. Ini kita panggil dia sebagai rangsangan. Okey ya, rangsangan. Contohnya okey. Seorang pelajar membuka pintu bila kedengaran bunyi loceng pintu di rumah. Okay ya. So I take this as an example lah. Kita lihat. Okay. Loceng bunyi. Okay ya. Bunyi loceng tu ialah rangsangan dia. Okay ya. Bunyi loceng itu ialah rangsangan. Gerak balas dia, pelajar tu dia akan jalan dan buka pintu. Buka pintu. Itu ialah
gerak balas dia. I hope you can understand. So bunyi loceng itu kita panggil dia sebagai rangsangan luar. Rangsangan luar. Okey ya. Itu yang telinga kita dengar. Telinga kita dengar, dia menerima rangsangan daripada luar dan badan kita akan bergerak balas. Gerak balas tu dengan cara dia akan jalan dan buka pintu. So itu ialah maksud rangsangan dan gerak balas menggunakan satu contoh lah. Okey. Repeat again. Okey, kita lihat. So rangsangan ni dia ada dua jenis. Satu rangsangan yang kita terima dari luar, satu lagi ialah rangsangan yang kita terima daripada persekitaran dalaman. Okey ya, ada dua jenis. So gerak balas ialah cara organisma itu bertindak terhadap rangsangan. Okey ya. Dan rangsangan ini dikesan oleh reseptor. Rangsangan ini dikesan oleh reseptor. Okey ya. Okay, hope you can understand. I go to the next one. Kita lihat contoh-contoh rangsangan luar dan rangsangan dalam. Okay, I repeat again one more time. Organisma dia akan mengalami perubahan berdasarkan daripada rangsangan yang dia terima dari persekitaran luaran dan persekitaran dalaman. So perubahan yang menyebabkan gerak balas itu kita panggil sebagai rangsangan. Contohnya, pelajar membuka pintu bila kedengaran bunyi loceng pintu di rumah. So bila loceng bunyi itu didengar, itu ialah rangsangan luar. Okey. Siapa yang mengesannya? Reseptor di telinga dia mengesan rangsangan luar tersebut. Dia akan menghantar maklumat ke otak, menginterpretasikannya dan akan memberikan satu gerak balas. Gerak balasnya ialah pelajar tu dia akan berjalan ke pintu dan membuka pintu tersebut. Okay? Hope you can understand. I want to clear the page off. Going for the next one. Okay. So rangsangan luar. Kita lihat ya, rangsangan luar. Let me change the color first. Okey, rangsangan luar. Okey, rangsangan luar ni daripada persekitaran luaran lah, persekitaran luaran. That means persekitaran luar badan kita. Okey. Dia contoh-contoh rangsangan luar ni, contohnya ialah cahaya, bunyi, bau, rasa, sentuhan, suhu, akhir sekali ialah tekanan. Okey. So rangsangan cahaya ni dikesan oleh reseptor. Semua rangsangan ni, cahaya, bunyi, bau, rasa, sentuhan, suhu, tekanan, semuanya akan dikesan oleh reseptor. Reseptor ada di mana? Reseptor ada di organ deria. Itu yang kita ada 5 jenis organ deria kan? You all belajar di tingkatan 1 dan 2. Okey, kita ada 5 jenis organ deria. Contohnya cahaya dikesan oleh reseptor di organ deria mata. Bunyi dikesan oleh reseptor di organ deria telinga. Bau dirasa oleh dikesan oleh reseptor di organ deria hidung. Rasa
dikesan oleh di reseptor dalam organ deria lidah, dan sentuhan, suhu, tekanan dikesan oleh organ deria kulit kita. Okey? So contohnya tekanan, suhu, sentuhan ataupun sakit. Okey ya? Semua ni rasa, bau, bunyi, cahaya, semua ni ialah rangsangan luar. Dikesan oleh reseptor. Reseptor ada di mana? Di dalam organ deria kita. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. So saya refer balik contoh tadi ya. Okey, so pelajar dengar bunyi. Bunyi loceng. So bunyi loceng itu dikesan oleh telinga. Dikesan oleh telinga, organ deria. Dikesan oleh siapa? Oleh apa? Oleh reseptor. Reseptor di organ deria telinga. Kemudian gerak balas dia ialah pelajar buka pintu tersebut. Pelajar jalan dan buka pintu. Itu ialah gerak balas dia. Okey? So itu ialah contoh rangsangan luar. Okey? Kita pergi kepada rangsangan dalam. Okey ya, contoh-contoh rangsangan dalam. Okay, I clear this off. Okey. Okey, kita lihat contoh rangsangan dalam. Rangsangan dalam. Okey, contohnya ialah tekanan darah kita. Tekanan darah. Kandungan gula. Kandungan gula dalam darah. Okey. Suhu badan. Okey, semua ini ialah contoh-contoh. Okey ya, contoh perubahan yang berlaku dalam badan. Ini ialah rangsangan yang diterima daripada dalam badan kita. Okey ya. So untuk mengekalkan apa kita kata persekitaran dalaman. Contohnya kalau tekanan darah kita tinggi, badan akan ambil dia punya langkah-langkah untuk menurunkan tekanan darah dia kepada normal. Kalau dia meningkat, dia akan turunkan jadi normal. Kalau dia naik, turun, tekanan darah turun, dia akan naikkan jadi normal. Begitu juga dengan kandungan gula darah. Okey ya, bila kita makan, kandungan gula kita akan meningkat kan? So badan akan mengambil langkah-langkah untuk membawanya ke keadaan normal. Kalau kita tak makan, kandungan gula darah kita turun pun badan kita akan mengambil langkah-langkah untuk kembalikan ke normal. Contohnya suhu badan. Okey, bila suhu badan kita meningkat, kita berpeluh, okey ya, berpeluh. Bila peluh tu tersejat, dia menjadi sejuk kan? Itu semua ialah langkah-langkah yang diambil oleh badan untuk mengekalkan suhu badan ke tahap normal. So semua ini kita panggil dia sebagai perubahan yang berlaku di dalam badan kita. Okey? Okay, so I go to the textbook for a while. Kita lihat. Okay. Okay, we go to the textbook. Okay, kita lihat. Koordinasi dan gerak balas. Okay, seorang budak melihat sebiji bola bergerak ke arahnya. Dengan serta-merta dia bergerak balas dengan berlari ke arah bola itu untuk menendang. So gerak balas dia ialah
Okey, bergerak balas terhadap perubahan atau isyarat dalam persekitaran merupakan suatu nikmat kurniaan Tuhan. Okey ya. So maknanya dia berlari ke arah bola tersebut. Dia lihat bola, dia berlari ke arah bola tersebut. So berlari itu kita panggil dia sebagai satu gerak balas. Okey ya, gerak balas daripada rangsangan yang dia terima dari persekitaran. Okey. Okay, kita go down, kita scroll down. Okay, here you can see okay. Perubahan atau isyarat itu yang dia terima daripada persekitaran, tak kisah luar atau dalam, kita panggil dia sebagai rangsangan. Okay, so perubahan isyarat daripada persekitaran kita panggil dia sebagai rangsangan. So rangsangan tu dia ada dua jenis lah. Satu ialah rangsangan daripada persekitaran luaran ataupun rangsangan daripada rangsangan dalam daripada persekitaran dalaman. So kita punya sistem saraf ini dia akan mengesan rangsangan dan menghasilkan tindakan yang kita panggil dia sebagai gerak balas. Okey ya. So sistem saraf kita akan terlibat untuk mengesan rangsangan tersebut dan menghasilkan tindakan yang kita panggil dia sebagai gerak balas. Okay ya. Okay, we go to the next page. Okay, kita lihat rangsangan luar. Contoh-contoh rangsangan luar seperti yang saya nyatakan tadi, cahaya, bunyi, bau, rasa, suhu, tekanan, sentuhan. Okay ya, semua ni adalah contoh-contoh rangsangan yang dikesan oleh badan organisma lah. Okey, kita panggil ni sebagai rangsangan luar. Okey ya. Rangsangan luar yang dikesan oleh sistem saraf kita untuk bergerak balas terhadap rangsangan luar. Itu yang kita menghasilkan pergerakan. Okey ya. Okey, keperluan haiwan bergerak balas. Satu ialah bagi menyesuaikan diri kepada perubahan persekitaran. Lagi satu ialah untuk melindungi diri daripada kecederaan. So kita perlu bergerak balas. Satu ialah untuk, ini ialah kepentingan dia. These two ialah kepentingan dia. Kepentingan kita bergerak balas. Satu ialah untuk menyesuaikan diri kepada perubahan persekitaran. Lagi satu ialah untuk melindungi diri daripada kecederaan. Bukan saja organisma akan bergerak balas, tetapi tumbuhan pun akan bergerak balas. Okey ya, contohnya macam tumbuhan dia akan tumbuh ke arah cahaya. Betul? Okey ya, dia akan tumbuh ke arah cahaya sebab dia perlu cahaya untuk fotosintesis. Kita panggil dia ni sebagai fototropisme, which we will learn very much in detail later lah. Okey ya. Kalau dia akar dia pula tumbuh ke arah air, betul? Okey ya, ni ialah pucuk. Pucuk dia tumbuh ke arah cahaya. Akar dia akan tumbuh ke arah air. So kita panggil dia sebagai hydrotropism. So bukan sahaja manusia akan bergerak balas, tetapi tumbuhan pun akan bergerak balas daripada rangsangan yang dia terima dari luar. Rangsangan cahaya, rangsangan air. Okay, hope you can understand. Okay, go back to the textbook. Okay. So keperluan tumbuhan bergerak. Of course, dia bergerak tumbuh ke arah cahaya untuk ke arah cahaya supaya dia boleh buat fotosintesis. Dan juga dia perlukan air dan garam mineral bagi sokongan pertumbuhan dan juga untuk fotosintesis. Okay, so tujuan utama tumbuhan ataupun organisma tumbuhan, manusia, organisma bergerak balas ialah untuk kemandirian organisma berterusan. Means survival of the species lah, untuk kemandirian spesies tersebut. Okay. Okay, kita lihat persekitaran dalaman pula. Rangsangan dalaman. Okey ya.
Rangsangan dalaman, rangsangan yang merangkumi perubahan dalam badan. Okay, ya. All these changes occurs inside the body, dalam badan. Contohnya kesan daripada metabolisme. You buat aktiviti, kadar metabolisme kita meningkat, aras gula ada perubahan, suhu badan meningkat, pH darah akan berubah, tekanan osmosis. Ini semua kita panggil dia sebagai contoh-contoh rangsangan dalam badan. So, sistem saraf kita akan memainkan peranan untuk mengesan perubahan dalam persekitaran dalaman dan mengawal lator melalui osmosis kembali kepada normal. Okey, ya. So, dia akan mengesan perubahan dalam badan, mengawal lator melalui proses homeostasis, okey, ya, melalui proses homeostasis dan kembalikannya ke keadaan normal dan seimbang. Okey, ya, keadaan normal dan seimbang supaya sel-sel ni dapat berfungsi dalam keadaan optimum. Okey. Kita lihat semua. So, gerak balas dia seperti yang saya bagi tahu tadi, bukan sahaja manusia dan haiwan bergerak balas, tumbuhan pun bergerak balas. Okey, ya, tumbuhan pun bergerak balas. Contohnya macam pokok mimosa pudica. Pokok mimosa pudica. Pokok mimosa pudica ni bila kita sentuh, dia akan tutup, daun dia akan tutup. So, maknanya dia bergerak balas terhadap sentuhan. Okey, ya. So, rangsangan dia ialah sentuhan. Gerak balas dia ialah daun dia tutup. So, itu ialah gerak balas. Itu ialah rangsangan. So, rangsangan ialah bila kita sentuh. Gerak balas ialah daun dia akan tutup. So, seperti yang saya bagi tahu tadi, bukan sahaja organisma haiwan manusia bergerak balas, tetapi tumbuhan pun bergerak balas. Okay, go for the next page. Kita lihat. Okay, ya. Ni ialah rangsangan luar. Rasa, bau, cahaya, bunyi, haba. Okay, ya. Saya ambil beberapa contoh. Contohnya macam kita akan merasa jus limau. Okey, ya. So, organ deria kita yang terlibat ialah lidah. Kita akan rasa masam. Bila kita rasa masam, kita akan kerutkan muka kita. Itu ialah rangsangan dia. Gerak balas dia. Rangsangan ialah masam. Rasa masam yang dikesan oleh organ deria kita, lidah. Gerak balas dia ialah muka kita akan kerut. Okey. Yang ini bau dia ialah rangsangan luar. Bau wangi dia. Bau wangi ialah rangsangan luar. Okey. Dikesan oleh organ deria hidung kita. Kita akan rasa bau wangi. Okey, ya. So, we feel nice lah. Okey, ya. We can smell the good smell. Okey, ya. Sweet smell. Okey, cahaya. Cahaya akan dikesan oleh mata kita. Mata, organ deria mata. So, apa berlaku? Kadang-kadang kita akan tutup mata kita, kan? Itu ialah gerak balas. Kita akan tutup mata kita kalau dia cahaya, keamatan cahaya dia sangat tinggi, kita akan tutup mata kita. Itu ialah rangsangan kita. Okay, gerak balas dia. Gerak balas. Okey, bunyi. Bunyi akan didengar oleh telinga. Okey, so bunyi ialah rangsangan. Organ deria dia telinga. Gerak balas ialah kita akan jawab telefon. Kita akan jawab telefon bimbit tersebut. Okey, ya. Kita akan jawab telefon tersebut. Itu ialah gerak balas. Haba. Haba ialah dia punya rangsangan dikesan oleh kulit organ deria kita. Bila kita sentuh bikar yang panas, apa yang kita buat? Kita akan letak balik bikar tersebut. Kita akan lepaskan bikar tersebut. Betul? Daripada menyentuhnya. So, itu ialah kita punya rangsangan. Okey? Ini ialah contoh-contoh rangsangan luar. Okay, we go for the next one. Rangsangan dalaman. Okey, bila suhu badan kita meningkat, kita akan berpeluh.
bila kita berpeluh, peluh akan tersejat. Peluh tersejat. Bila peluh tersejat, dia memberi kesan penyejukan. Kita akan rasa sejuk kan? So dia akan memberikan satu kesan penyejukan. So ini akan menolong merendahkan suhu badan. Okey ya. Bila pH darah kita rendah, bila ini berlaku? Bila tekanan sepada karbon dioksida dalam darah meningkat. Okey ya. Sebab kalau banyak karbon dioksida, dia menjadi berasid kan, sebab karbon dioksida dia berasid. Okey ya. So pH darah kita akan menurun. So apa berlaku? Kita kena singkirkan karbon dioksida. So kita akan meningkatkan kadar pernafasan kita supaya kita boleh singkirkan karbon dioksida di paru. Okey. Dan last one ialah tekanan osmosis darah tinggi. Okey ya, contohnya kamu makan makanan yang mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi. So tekanan darah kita akan meningkat. Okey ya, dan kamu minum kurang air. So apa yang menyebabkan air kencing yang terhasil tu adalah sedikit dan pekat. So kita kena minum air yang banyak supaya dapat menyingkirkan garam mineral yang berlebihan daripada dalam darah kita melalui air kencing. Sebab itu kalau you minum banyak air kencing kamu banyak dan cair. Kalau kamu kurang minum air, you akan lihat air kencing kamu pekat dan sedikit. Okay, so semua ini we call this as internal environment lah, perubahan yang berlaku dalam badan. Okay, kita go for next page. Okay, this one ialah perubahan yang berlaku bagi tumbuhan lah. Seperti yang saya kata, gerak balas tropism tu contohnya macam ujung akar dia akan tumbuh ke arah air. Kalau pucuk dia akan akar dia akan tumbuh. Let me clear this. Kalau akar dia akan tumbuh ke arah air. So kita panggil dia sebagai hydrotropism. Kalau pucuk dia akan tumbuh ke arah cahaya. Kita panggil dia sebagai phototropism. Okey, sebab dia perlukan cahaya untuk fotosintesis, dia perlukan air juga untuk fotosintesis. Yang tadi gerak balas mimosa pudica terhadap sentuhan tu kita panggil sebagai gerak balas nasti lah. So sentuhan rangsangan itu ialah sentuhan. Daun pudica tu dia akan menguncup, itu ialah gerak balas dia. Okey. Organisma unisel juga dia akan bergerak balas terhadap persekitaran luaran. Kita panggil dia sebagai pergerakan taksis. Okey ya. Selalunya dia akan bergerak ke arah rangsangan ataupun menjauhi rangsangan tersebut. Depending lah, kalau kawasan itu banyak cahaya, dia akan bergerak jauh daripada kawasan tersebut. Okey ya. Itu ialah bagi organisma unisel. Okey. Laluan. Okey, sekarang kita lihat ya. Okey, laluan maklumat akibat rangsangan. So ini yang kita kata melibatkan sistem saraf. Okey, sistem saraf. Okey, kita lihat satu contoh dia. Okey, apabila bunyi loceng, let me take this out. Okey. Okay, never mind. I'll use the textbook. Okay ya. Okay, kita ambil satu contoh ni. Okay, apabila anda mendengar bunyi loceng, anda akan berjalan ke arah pintu dan membuka pintu. Okay, kita lihat. Okay ya. So ini ialah rangsangan yang diambil oleh sistem saraf kita. Okay. So loceng bunyi. Ini ialah rangsangan.
Rangsangan dari mana? Rangsangan dari luar dalam bentuk bunyi. So bunyi ini dikesan oleh telinga. Reseptor dalam telinga dia akan kesan. So dia akan hantar maklumat. Hantar maklumat dalam bentuk impuls. Okey, dia akan hantar maklumat dalam bentuk impuls. Melalui saluran laluan eferen. Eferen dulu baru eferen, ya. Okey, eferen dulu baru eferen. Dia akan hantar impuls melalui laluan eferen ke mana? Ke otak kita. So otak tu ialah pusat integrasi. So dia akan proses maklumat tersebut. Okey. Kemudian dia akan hantar maklumat again, ya, dalam bentuk impuls ke mana? Ke efektor, ke tangan kita dan kaki kita supaya kita bergerak dan menghasilkan gerak balas. Okey, ya. So yang menghantar impuls ke otak ialah melalui laluan eferen. Yang menerima impuls dari otak ialah oleh efektor kita ialah melalui eferen. So eferen dia hantar ke otak, dari otak ke efektor ialah eferen. Okey. Okey, ini ialah bagi rangsangan yang berlaku dalam badan. Pun sama, contohnya kita ambil satu, suhu badan kita meningkat disebabkan oleh aktiviti. Okey, ya, aktiviti. So bila aktiviti lasak berlaku, kadar metabolisme kita akan meningkat. So suhu badan meningkat. So suhu badan ni akan dikesan oleh reseptor pada organ deria kulit kita, akan menghantar maklumat melalui laluan eferen ke otak. Otak akan proseskan maklumat tersebut. So dia akan hantar maklumat tindakan lah. Okey, ya, impuls bagi tindakan ke kelenjar kulit dan juga kelenjar endokrin supaya dia mengambil tindakan untuk membawa suhu badan ke normal, menurunkan suhu badan ke normal. Okey, yang ni kita akan bincang lebih detail lagi dalam proses suap balik negatif lah in the next lesson. Okey. So maknanya kita kena bergerak balas untuk satu ialah untuk mengembalikan keadaan normal, kembali ke normal. Satu lagi ialah itu bagi persekitaran dalaman. Kita bergerak balas apabila terima rangsangan luar. Satu ialah untuk melindungi diri kita daripada kecederaan. Okey, so maksud koordinasi akhir sekali ialah apa itu koordinasi? Koordinasi ialah proses, ya, yang melibatkan reseptor mengesan rangsangan. Reseptor dari organ deria. Okey, ya. Reseptor dari organ deria dia akan mengesan rangsangan, seterusnya menghasil gerak balas. Itu yang kita panggil koordinasi, dan dia melibatkan sistem saraf kita dan juga sistem endokrin kita. Selalunya sistem saraf ni dia melibatkan melibatkan gerak balas apabila terima rangsangan luar. Yang sistem endokrin ni ialah lebih kepada rangsangan daripada dalam badan. Okey. So dengan tu we have already covered the 3.1. Okey, 3.1. Go back to the first page. Okay, kejap, ya. We go back to the first page. Okay. So, maksud ni clear all this. Maksud persekitaran luaran dan dalaman, contoh-contoh perubahan. Kenapa kita perlu peka? Supaya kita boleh untuk meneruskan kemandirian, mengelakkan kecederaan dan mengekalkan persekitaran dalaman. Contoh maksud rangsangan dan gerak balas kita dah bincangkan dengan contoh.
komponen yang terlibat. Yang menghantar maklumat ke otak ialah laluan, efferent. Yang menghantar gerak balas daripada otak ke efektor ialah laluan, efferent. So always remember A first dan only followed by E. Okay ya. Dan komponen yang terlibat dan akhir sekali ialah contoh dan maksud koordinasi. So I've done the 33.1. In my next video, saya akan bincangkan soalan daripada latihan wajak yang saya selalu buat di kelas kan. Okay. Only thing is that I cannot give you all the printout. It's okay. I'll try to post in the Google, then we discuss together. Okay, thank you very much.